السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علانة القبول وتيسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا اللهم فرج كربنا اللهم فرج كربنا كما وعدت أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. أما بعد. Alhamdulillah, rahmati dikasihi barisan kepimpinan Masjid Bandar Universiti, pegawai-pegawai, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap yang dimuliakan para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Pertamanya dan selamanya kita manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka dapat kita mengerjakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka dapat kita berhimpun pada malam ini untuk sama-sama kita duduk dan mendengar dalam majlis perkongsian ilmu kita pada malam ini dalam kitab yang bicarakan, ini kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi ataupun lebih dikenali sebagai Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala. Kitab yang bicarakan tentang kepribadian Nabi SAW, kesempurnaan Nabi SAW, bermula daripada ciri fizikal baginda, iaitu tubuh badan baginda sendiri, pakaian baginda, cara bercakap baginda, cara berjalan baginda, hinggalah bab terakhir menceritakan tentang bermimpi berjumpa baginda Nabi SAW. Semuanya terangkum dalam lebih kurang 56 bab, 415 hadis lebih kurang. Muslimin muslimat rahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan masuk ke bab yang baru. Kalau tidak salah saya, kita masuk ke babun ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan tentang pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Muslimin muslimat rahmati Allah, dalam dua bab sebelum ni kita menceritakan tentang cincin Nabi, cincin Nabi SAW. Kemudian pengarang Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala membawa satu lagi bab berkaitan dengan pedang. Kenapa? Awalnya cerita pasal tubuh badan Nabi, kemudian cerita tentang apa yang Nabi pakai. Sekarang kita berada pada perihal pakaian Nabi. Apa yang Nabi pakai, apa aksesoris yang Nabi pakai. Kita dah cerita cincin Nabi SAW diperbuat daripada perak. Diperbuat daripada perak, maka beruntunglah orang perak. Diperbuat daripada perak, dan kita tidak boleh pakai cincin emas bagi kaum
lelaki. Wanita tak kisah, 10 jari kaki, 10 jari tangan boleh pakai emas belaka. Lelaki satu emas pun tak boleh, melainkan gigi emas. Itu ada memang ada dia punya syarah tentang pemakaian gigi emas. Tapi itu dulu. Zaman sekarang teknologi gigi palsu dah maju. Dulu nak cari gigi palsu, nak buat pada besi, karat, jadi guna emas dulu lah. Lah ni gigi palsu dah banyak, teknologi baru lah. Jadi mustahil lah kalau kita nak gunakan gigi emas lagi. Itu dulu. Baik. Kemudian kita dah sebutkan Nabi SAW dalam pakai cincin, Nabi cincinnya pakai di sebelah kanan. Walaupun ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW pakai di jari kiri, sebelah kiri, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada menyatakan bahawasanya di sebelah kiri. Ala kulli hal, ulama berpendapat dalam mazhab Syafi'i sendiri berpendapat bahawasanya tidak ada masalah untuk menggunakan sama ada tangan kanan ataupun tangan kiri. Cumanya kata ulama, Nabi lebih mengutamakan sebelah kanan, maka pakailah sebelah kanan. Yang mana Nabi pakai disebutkan dalam riwayat seperti mana dinukilkan oleh Alfiyah Al-Iraqi, nazam syair Alfiyah Imam Al-Iraqi. Ditulis dalam dia nazam tersebut apa? Disebutkan Nabi pakai di khinsir, di jari kelingking sebelah kanan. So Nabi pakai cincin, Nabi pakai di sebelah kanan di jari ini. Ada riwayat Nabi pakai di sebelah di sini. Akan tetapi riwayat itu lemah. Riwayat itu lemah. Maka kata ulama yang lebih sahih adalah sini. Tapi tak masalah untuk kita pakai di sini, tak ada masalah. Tapi ada Nabi SAW menyebut satu hadis riwayatkan yang mana disebutkan oleh sahabat, satu hadis Sayyidina Ali menyatakan bahawasanya Nabi SAW nahani, Nabi SAW kata, Nabi melarang aku pakai cincin di mana? Di dua jari ni, jari tengah, jari telunjuk. Nabi larang Sayyidina Ali pakai. Maka istimewa ulama kata, maka yang terbaik untuk pakai cincin adalah di 4 jari ni sahaja. 4 jari ni sahaja. Bahkan mengikut kata ulama, umpama ulama mazhab Hanafi menyatakan bahawasanya cincin dipakai sebelah kiri adalah menunjukkan kepada puak Rawafid ataupun Rafidah Syiah. Yang Syiah pro pada Syiah yang ekstrim, maka pakai cincin sebelah kiri. Itu mengikut mazhab Hanafi. Dan mazhab Hanafi sendiri menyatakan bahawa cincin ini hanya pembesar sahaja boleh pakai. Pembesar sahaja. Makna kata orang biasa macam kita ni tak boleh pakai. Hukum dia ada di situ dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i tak kisah kita ni orang pembesar ke pemimpin ke orang biasa, boleh pakai. Itu sahaja. Kemudian kita sebut dah, Nabi juga cincin dia ada mata. Mata yang mana fasuhu habasyian, disebutlah hadis mata dia tu batu akik warna hitam. Sama ada ulama kata batu itu berasal daripada Habasyah, kemudian ditempur daripada Yaman. Begitu keadaan kata ulama. Jadi kalau kita pakai cincin tak ada mata, boleh tak? Boleh juga, tak ada masalah. Cuma yang dikata khatam tadi, Nabi gunakan cincin untuk buat cok mohor, buat cok mohor kerajaan. Ini peristiwa rentetan perjanjian Hudaibiyah, yang mana Nabi SAW nak hantar surat kepada kerajaan-kerajaan, tapi tak ada cok mohor. Maka ditempahlah cok mohor tadi, iaitu cincin sebagai cok mohor. Yang mana sebab itu kalau kita tengok Nabi SAW pakai cincin, matanya menghadap ke dalam, mata tidak menghadap keluar, menghadap ke dalam. Dan bila nak diguna ke tepi, terus stand. Gitu nah. Itu kaedah Nabi SAW guna. Dan cincin Nabi SAW telah pun hilang. Jadi kalau hari ni ada yang mendakwa dia ada cincin Nabi SAW, dia menipu lah. Sebab apa? Nabi cincinnya dia hilang pada pemerintahan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu.
iaitu yang jatuh cincin tu di satu telaga dipanggil Bi'ru Aris, telaga Aris di Madinatul Munawwarah, berhampiran ataupun sebelah Masjid Quba, sebelah Masjid Quba. Itu dia. Kenapa pengarang letakkan pedang pula selepas tu? Sebab nak cerita cincin tadi sebagai cok mohor. Maka cok mohor tadi hantar surat kepada negara-negara yang meluk Islam, pemimpin yang meluk Islam, umpamanya Muqawqis ke Najasyi dan sebagainya, Kisra dan Kaisar, ajak mereka masuk Islam. Jadi natijah daripada mereka kalau tak nak masuk Islam, maka apa Rasulullah akan buat? Mengangkat mata pedang. Sebab itu Imam Tirmizi menulis selepas bab cincin, bab pedang. Ini dia punya, kata ulama kenapa Imam Tirmizi mengarang bab cincin tu, lepas tu terus pedang. Kemudian dalam bab pedang Nabi SAW, sebelum kita masuk pada hadis dia, Nabi SAW dikatakan mempunyai, kata ulama, ada 12 pedang, ada 11 bilah pedang. Tapi mengikut pendapat umpamanya Imam Qustulani menyatakan bahawasanya Nabi Muhammad SAW ada 9 pedang. Antara namanya Al-Ma'thur. Al-Ma'thur, pedang Nabi SAW yang pertama ni Al-Ma'thur, merupakan pedang pertama sekali Nabi SAW pegang, yang mana pedang ini diwarisi daripada bapa baginda Nabi SAW. Jadi pedang pertama Al-Ma'thur, yang mana kalau mengikutkan kajian ulama mengatakan bahawasanya pedang ini panjangnya lebih kurang 100 cm. 100 cm. Dan kata orang yang pakar membuat pedang, tuan-tuan kalau nak buat pedang lah, pedang ni panjang ni sesuai mengikut lilitan kepala kita. Pedang ni panjang yang sesuai untuk diri kita, untuk diri seseorang adalah mengikut lilitan kepala kita. Kepala kita berapa besarnya lilitannya ni, berapa ukuran lilitan kepala, maka itulah yang sesuai untuk dibuat panjang pedang, kata orang yang buat pedang lah. Baik. Kemudian antara nama pedang yang lain Nabi SAW disebutkan juga Al-Qadib. Al-Qadib, yang mana Nabi SAW dapat pedang ni masa berperang dengan Bani Qainuqa. Maka Nabi dapat Al-Qadib yang panjangnya lebih kurang juga 100 cm. Yang mana pedang Al-Qadib ni, tuan-tuan rahmati Allah, istimewanya pedang ni ada tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammad bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdul Muttalib. Kenapa Abdul Muttalib, kenapa tidak Abdullah? Sebab bila sebut nama Muhammad dibalik kepada atuk dia. Atuk ni orang yang lebih dikenali ramai berbanding ayah baginda Nabi SAW sendiri. Sebab itu tak ada masalah dipanggil Muhammad bin Abdul Muttalib. Kemudian ada juga pedang Nabi SAW, nama dia Al-Ghadbu. Al-Ghadbu, yang mana baginda dapat pedang ini ketika mana dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud. Dan pedang ini Nabi SAW pernah bagi kepada seorang sahabat dalam perang Uhud, nama dia Abu Dujanah. Ketika itu Abu Dujanah, Nabi bagi pedang kepada dia. Ketika itu ada sahabat seorang nama dia Zubair Al-Awwam. Zubair Al-Awwam menunggu nak pegang pedang tu untuk perang, tapi Nabi bagi pada Abu Dujanah. Maka Zubair Al-Awwam mengatakan apa? Patutnya aku dapat pedang tu, tapi tak apa, aku nak tengok kenapa Nabi bagi pedang tadi pada Abu Dujanah. Dan bila dipegangnya pedang Abu Dujanah, pegang pedang Nabi SAW, perang dalam bidang Uhud tu, umpama dia seorang tu kekuatan dia umpama hampir 11 orang, 12 orang sebutkan. Kekuatan dia pegang tadi, maknanya dia hebat dalam berlawan pedang tadi. Kemudian ada juga ini yang biasa kita dengar, nama pedang dia Zulfiqar. Dia boleh baca dua, Zulfiqar ataupun Zulfaqar, dua kaedah boleh baca, Zulfiqar ataupun Zulfaqar. Yang mana pedang ini disebutkan bahawasanya, kata kaji sejarah mengatakan bahawasanya
Pedang ini diwarisi daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Diwarisi daripada Nabi Sulaiman alaihi salam, Zulfiqar ini. Yang akhirnya jatuh, akhirnya sampailah kepada tangan Nabi Muhammad SAW, kemudian diwarisi kepada Sayyidina Ali. Ini Zulfiqar. Kemudian ada juga pedang nama Qula'i ataupun Qal'i, yang mana panjangnya lebih kurang 91 cm. Dan ada satu lagi pedang yang mana ni pedang paling berat dalam koleksi Nabi SAW, dipanggil Al-Hatfu ataupun Hatf. Yang mana pedang ini yang paling berat. Ada dalam satu kitab, saya tak ingat kitab apa nama saya baca, dikatakan berat pedang itu hampir mencecah 900 kg. Saya pun tengok banyak kali ni kitab tu, betul ke kg ke gram, kg ke gram, dia tulis tu kilogram, 900 kilogram, Allahualam lah. Ni tak tahulah kan, tapi dalam kitab tu nyata gitu. Saya kata, mau ke kita 900 kg ni? Wallahualam, kita tak tahu. Tapi kekuatan umat terdahulu tidak boleh dibandingkan dengan kita. Yang disebutkan dalam satu riwayat bagaimana Sayyidina Ali menolak pintu Allahumma salli alaihi, pintu kota Palestin dengan sebelah tangan, yang pintu tu sebelah saja berat 1 tan. Boleh tolak tombang. Dalam riwayat kata Allahu Rabbi, wallahu a'lam. Ini orang kekuatan orang dahulu. Hatta disebutkan dalam, nanti kita akan cerita pasal baju besi Nabi. Ulama mengkaji bahawa baju besi Nabi mencecah sampai 200 kg baju besi. Nanti kita akan tengok dalam bab baju besi ni, Nabi pakai 2 lapis baju besi, sampai nak naik berperang dalam Bukit Uhud tak boleh. Nak tolak Nabi naik atas Bukit Uhud tak boleh, pasal berat sangat. Nanti kita akan tengok tu dalam bab baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pedang Nabi yang paling panjang sekali disebutkan adalah Ar-Rusuq. Ar-Rusuq, yang mana pedang ini lebih kurang 140 cm panjangnya. 140 cm. Dan juga satu pedang Nabi SAW yang dipanggil Al-Battar. Al-Battar ini pun pedang yang diwarisi daripada Nabi Daud AS, yang mana pedang ini tertulis ataupun terlukis gambar Nabi Daud AS memotong ataupun memancung kepala Jalut. Jalut. Tuan-tuan kalau baca dalam surah Al-Baqarah ayat 250, 251 ketika saya, fahazamuhum biiznillah wa qatala Daud Jalut. Allah kata, bagaimana Nabi Daud AS memerang, yang termasuk dalam tentera Talut, Talut wal Jalut. Tentera Talut memerangi Jalut. Jalut ni dikabarkan orangnya cukup besar. Sebab itu dalam Bible, Jalut ini nama dia Goliath. Dia Goliath besar, tinggi, lebih kurang dia kata sebut dalam riwayat Israiliyat mengatakan tinggi dia lebih kurang 7 kaki. 7 kaki Jalut ini. Diingat tak ada orang yang boleh kalahkan dia, tetapi Nabi Daud AS berjaya mengalahkan Jalut. Dibunuh oleh Nabi Daud AS. Ini pedang dia Al-Battar. Dan dikatakan bahawa Al-Battar inilah pedang yang akan digunakan oleh Nabi Isa AS untuk membunuh Dajjal. Al-Battar. Kerana apa? Di pedang Al-Battar ini tertulis nama Daud, Sulaiman, Yaqub, Yahya, Zakaria, Isa, Musa, sampailah Muhammad SAW. Ke atas pedang tu tertulis nama. Dan dikatakan inilah pedang yang akan digunakan oleh Nabi Isa AS untuk membunuh Dajjal. Itu Al-Battar. Al-Battar. Baik, kita masuk dalam hadis. Teringat saya bila sebut cerita pedang ni, satu mukjizat Nabi SAW ketika perang Badar. Perang Badar berlaku tahun bila tuan-tuan? 2020 nah. Perang Badar berlaku tahun kedua Hijrah, bulan Jun, bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, baginda Nabi SAW terlibat dalam yang dinamakan perang Badar. Seorang sahabat, nama dia Sayyidina Ukashah.
Ukasyah. Bukan pelakon tu. Ada pelakon kita nama Ukasyah kan, lelaki. Hak perempuan Ukasyah. Nah, ni nama sahabat Nabi, nama dia Sayyidina Ukasyah. Sayyidina Ukasyah ni berjumpa Nabi SAW, diriwayatkan dalam satu hadis. Dia jumpa Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala. Wahai Nabi SAW, pedang aku dah patah. Maka Nabi buat apa tuan-tuan? Ni masa dalam perang Badar. Nabi ambil, disebutkan Nabi ambil satu ranting kayu. Maka Nabi pegang ranting kayu tadi, dan ranting kayu itu menjadi pedang. Nama pedang dia Al-Aun, bantuan, maksud dia bantuan. Maka pedang tadi digunakan oleh Sayyidina Ukasyah untuk melawan musuh. Sehinggalah pedang tadi digunakan oleh Sayyidina Ukasyah sampai perang Riddah zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lama tak? Daripada perang Badar sampai perang Riddah, mana Nabi dah wafat dah. Sayyidina Abu Bakar ketika itu menjadi khalifah dalam memerangi golongan yang murtad. Maka Sayyidina Ukasyah masih lagi menggunakan pedang yang dibuat daripada ranting kayu. Yang Nabi pegang ranting tu jadi pedang. Diriwayatkan oleh Imam Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala. Ini mukjizat Nabi SAW. Baik, kita baca hadis ni. Panjang mukadimah, boleh masuk hadis ni. hadis ni 4 je, insya-Allah cepat kita habis. Babu ma jaa fi sifati sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bihi alaihi qala حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أناس. Dalam perawi hadis kita ada satu nama Qatadah. Tuan-tuan, Qatadah tak ada perawi lain, seorang sajalah. Kalau kita sebutlah hadis, carilah rijal hadis, Qatadah ni satu tu je nama dia, tak ada perawi lain nama Qatadah. Ada 2 3 tidak. Sebab ada sebahagian perawi yang nama dia sama, nama yang sama, tapi Qatadah dialah satu-satunya nama Qatadah dalam perawi hadis. Daripada Sayyidina Anas kata apa? Kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin. Sesungguhnya qabi'ah ini sama dia punya, kita kata misal apa, dalam pedang tu kan kita ada pemegang pedang tu, kita ada yang tahan tangan kita tu dengan belakang ni. So kata ulama yang dimaksud dengan apa qabi'ah ini di belakang ni, pemegang, tahan pemegang. Yang ini kita panggil misai. Yang ni pegang, kita pegang pedang ini, belakang ini yang dipanggil qabi'ah. Yang ini diperbuat daripada perak. Diperbuat daripada perak. Jadi pedang Nabi SAW diperbuat daripada perak, dan qabi'ah pun dibuat daripada perak. Baik. وبيعلي قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. Sama juga hadis tadi, cerita Nabi SAW, pedang dia dibuat daripada perak, dan pemegang dia ni yang qabi'ah ni, hujung ni pun dibuat daripada perak. حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب حجير عن حود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح. Masuk Nabi SAW ketika hari pembukaan Fathul Mekah. Kota Mekah dibuka tahun bila? Ingat tak? Mekah dibuka tahun bila? Lama dah Ustaz Mekah buka. Iyalah, tahu dah lama. Dalam sejarah Islam ni Fathul Mekah bila? Tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-8 Hijrah. Jadi Nabi SAW ketika itu masuk ke kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Wa ala sayfihi dhahabun, dan pada pedangnya ada emas. Wa fiddatun. Qala talibun fasa'altuhu an fiddah faqala kanat qabi'atu sayfi fiddah. Dalam ni sebut pedang Nabi ada juga diperbuat daripada emas. Qabi'ah dia ada yang sebahagian kata dia buat daripada emas. Tapi dalam hadis ini ulama membincangkan kekuatan hadis yang kita bincangkan ini adalah dhaif. Dhaif. Sebab apa? Kita telah bicarakan tentang penggunaan emas. Emas ini kalau lelaki nak guna hanya boleh digunakan untuk apa? Boleh lelaki guna emas? Tak boleh. Perempuan boleh guna emas untuk perhiasan, peralatan, tak boleh. Tapi dalam bab ini ulama berselisih pendapat yang mengatakan bahawasanya ketika itu dibenarkan untuk menggunakan emas.
dibenarkan untuk menggunakan emas dalam pedang kerana peperangan. Kerana emas ni kekuatan dia tinggi berbanding besi biasa. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau cerita pasal kekuatan, pedang yang paling kuat atas dunia ni mengikut ahli metallurgi, apa dipanggil, ahli kejuruteraan logam, dia kata apa, pedang yang paling kuat adalah pedang Salahuddin Al-Ayyubi. Pedang Salahuddin Al-Ayyubi yang mana kekuatannya mengalahkan pedang Excalibur. Pedang Excalibur siapa pemilik dia? King Arthur. Jadi Excalibur tu kalau dalam sejarah diceritakan pedang Excalibur tu dah hebat tapi pedang yang paling hebat mengikut kejuruteraan logam ataupun lebih khusus pada yang buat pedang ini menyatakan besi yang paling kuat adalah besi pedang Salahuddin Al-Ayyubi. Kerana apa? Besi dia tu, teknologi yang ada zaman Salahuddin Al-Ayyubi tu lagi advance daripada teknologi zaman sekarang, kerana tidak ada yang boleh meniru teknologi zaman Salahuddin Al-Ayyubi buat pedang. Dalam ilmu logam tu, pedang Salahuddin Al-Ayyubi ni ada satu kaedah dipanggil CNT, carbon nanotubing teknologi. Dia pakai nano carbon. Sampai teknologi tu macam tu sekali lah. Kalau orang engineering nano hebat tu. Nano teknologi, karbon ni dicampur pula, ditempa pula. Kekuatan dia diambil daripada besi Damsyik. Besi yang paling bagus atas dunia adalah Damascus Steel. Damascus Steel paling bagus sekali atas dunia, dicampur dengan teknologi karbon tadi, akhir menjadikan pedang yang paling kuat. Dan design pedang dia bukan straight, bengkok, bengkok ujung dia, dan menjadikan tu pedang yang paling kuat dan tajam. Tu dia. Itu hebatnya kita punya orang Islam kita dalam mencipta senjata. Allahu Rabbina. Baik, hadis terakhir dalam bab ni. Wa bihi ali qala hadatsana Muhammad bin Syuja'in al-Baghdadi qala hadatsana Abu Ba'id al-Haddad an Usman bin Sa'id an Ibn Sirin qala sana'tu sayfi ala sayfi Sumrah bin Jundub wa za'ama Sumrah annahu sana'a sayfu ala sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Hanafiyan. Jadi aku buat, siapa yang aku buat ni? Ibn Sirin kata aku buat pedang seperti mana pedang Samurah bin Jundub. Dan bila mana aku tanya pada Samurah bin Jundub macam mana Nabi pedang Nabi, maka disebut oleh Samurah bin Jundub bahawasanya Nabi SAW menempah pedang dia daripada Hanafiyan, ditempah daripada satu kabilah yang dipanggil Hanafiyah, kabilah Hanafiyah, yang mana salah satu nama yang famous daripada kabilah ini adalah Musailimatul Kazzab. Musailimatul Kazzab. Siapa Musailimatul Kazzab? Kita ada Abdullah bin Ubay bin Salul, kita ada Musailimatul Kazzab. Siapa Abdullah bin Sabah pun kita ada. Siapa Musailimatul Kazzab? Nabi palsu. Musailimatul Kazzab ini orang yang, dialah orang yang pertama mengaku jadi Nabi ketika Nabi sudah ada. Nabi masih ada, dia mengaku dia jadi Nabi. Nabi dah ada, masa tu Nabi ada, tak mati, tak wafat lagi Nabi, tapi dia dah mengaku dia jadi Nabi. Dia inilah adalah pencetus bahagian daripada golongan-golongan riddah, yang mana teruk pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, golongan murtad tadi, Musailimatul Kazzab. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua kaum munafik, yang mana dia inilah yang menghasut tentera muslimin nak berperang dalam perang Uhud. Kita tengok dalam perang Uhud 1000 orang yang pergi berperang ni berbanding kaum musyrikin 3000 orang nak berperang. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul inilah yang menghasut untuk lari daripada medan perang. Habis dia bawa 300 orang lari, tinggal 700 sahaja yang perang dalam perang Uhud. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan dia jugalah yang mengarahkan orang-orang munafik buat satu lagi masjid
Masjid sebelah Masjid Quba. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Taubah. Allah cerita bagaimana orang munafik ni. Bayangkan tuan-tuan, kita dah ada Masjid Bandayung, sebelah tu dekat parking kereta tu satu masjid lagi. Logik tak logik? Tak logik kan? Satu puak yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul buat satu masjid ni panggil Masjid Dirar. Masjid Dirar. Dalam surah Taubah Allah cerita dah. Sebelum Allah cerita Masjid Quba min awal yaumin haqqu an taquma fi, sebelum tu Allah cerita Masjid Dirar. Yang mana Masjid Dirar tu Abdullah bin Ubay bin Salul buat masjid tu nak lawan Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW arahkan para sahabat runtuhkan Masjid Dirar di sebelah Masjid Quba. Kalau tuan-tuan dah biasa pergi umrah, dah pergi haji, tahulah Masjid Quba sebelah dia tu Masjid Dirar, yang mana juga berhampiran dengan Telaga Bi'ru Aris. Berhampiran dengan Bi'ru Aris, Telaga Aris, yang mana cincin Nabi SAW jatuh masa pemerintahan Sayyidina Uthman oleh Sayyidina Mu'aqib. Sayyidina Mu'aqib. Baik. Baik, berapa minit lagi? 1 minit lagi? Tak apalah, kita habis inilah. Kita khatamkan sini untuk bab sifat pedang Nabi SAW. Nah, selepas pedang kita akan cerita tentang baju besi. Baju besi, topi besi Nabi, mighfar, kemudian imamah, serban Nabi. Kenapa ada kaitan? Sebab apa? Sahabat-sahabat dulu berperang tuan-tuan, dia pakai serban atas topi besi. Topi besi tu ikat serban. Jadi ada kaitan. Pedang, baju besi, topi dan juga serban. Ini empat peralatan yang hampir dengan Nabi, dan empat ini digunakan Nabi untuk masuk Yaumul Fath. Makna hari pembukaan kota Mekah. Empat ni hadis yang hampir dekat, sebab dia peristiwa pembukaan kota Mekah. InsyaAllah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, pelihara dosa-dosa kami, ibu bapa kami, ahli keluarga kami, jiran-jiran kami, ya Allah, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat semana masih hidup dan meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, Rahmanir Rahim, dengan keberkatan majlis pada malam ini, ya Allah, permudahkanlah kami mengamalkan dan sampaikan pada orang lain apa yang kami dengar pada malam ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, dengan keberkatan majlis pada malam ini, ya Allah, permudahkanlah segala kesulitan dan kesukaran kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, untuk menghadapi wabak COVID-19 ini, ya Allah. Kau angkatlah wabak COVID-19 pada muka bumi ini, ya Allah. Bagi mereka yang telah terkena penyakit ini, ya Allah, kau sembuhkanlah mereka, memudahkan usaha mereka. Bagi mereka yang belum terkena, kau jauhkan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tanggung kafaratul majlis dan juga suratul asr.